Harapnya bukanlah masih tidur lagi. Okay, so anyway. So untuk methods in gene cloning. So kita akan tengok overview, okay, diagram to show the steps, okay. And also kita tengok step by step dia lah, okay. So introduction. So untuk gene cloning ni is a process to produce multiple identical copies of specific gene, okay, ataupun DNA fragment. So usually involve plasmid, iaitu vektor kan. Kalau kamu ingat, plasmid tu adalah pembawa. Yang saya kata dia yang bentuk bulat tu. Kalau kamu still remember, plasmid tu ada beberapa selectable marker. AMPR kan, ada MCS, multiple cloning site, dan satu lagi ada LEGZ. So kita just flashback balik kan yang minggu lepas punya. Okay. Sebab cuti kan. Okay, so satu lagi bakteria sebagai host dia. Host tu adalah perumah. If you still remember, salah satu lagi dia punya tools. Okay. So nak dapatkan identical copies of these lah individuals. Ataupun fragment DNA. Okay, so inilah dia punya overview of cerita macam mana cloning ni berlaku. Okay, so kita ambil dia punya bakteria. Kenapa kita nak ambil bakteria? Sebab kita nak ambil plasmid dia sebenarnya. So ini. Okay, yang saya kata gelang tu kan. So gelangnya kita dah ambil dan kita potongkan dengan registration enzyme. Okay, yang ini jap. Yang first tadi tu isolation. First step is isolation. Kita keluarkan, isolatekan plasmid. Okay, sama juga untuk donor cell. Donor cell ni kita isolatekan target gene. Apa yang kita nak. Okay, so kita untuk first ni isolation. Okay, isolation. Di mana kita keluarkan plasmid satu. Satu lagi kita keluarkan target gene kita. Nak yang mana? Okay, daripada donor cell. Bukannya daripada bacteria cell. Donor cell tu contoh kita punya liver cells. Kita nak hasilkan insulin kan. So kita ambil liver. Okay. So bila kita dah keluarkan gelang ini dan kita dah keluarkan rantai ini. Macam itulah. Perumpamaan ni lah. So kita potongkan gelang bangle ni dengan satu gunting. Sama ada SMA1, BAM H1 kan ada 3 kan. If you still remember. Dengan ECO R1. Okay. Yang ini pun sama. Kita potong dengan antara 3 ni. Kalau contoh bangle ni kita potongkan dengan ECO R1. Yang DNA ni pun kita kena potong dengan ECO R1 juga. Okay, kenapa? Sebab nak dapat potongan yang sama. Nak lekatkan balik nanti. Okay. So itu kita potong. So maksudnya isolation first. Yang kedua is cutting. Ataupun cleave. Kalau awak baca dalam nota dia tulis cleave. Okay. Yang ketiga adalah insertion. Insert lah. Kita masukkan yang dah dipotong tadi ni masuk ke dalam ni. Nampak tak kalau korang perasan ada macam-macam warna kat situ. Tapi warna apa yang kita nak sebenarnya? Contohnya warna yang kita nak adalah warna hijau. Okay. So ada warna merah, ada warna pink, warna purple. So semua ni akan dicantumkan balik dengan bangle-bangle yang ada tadi tu. Okay. So tapi bila masuk proses yang keempat adalah transformation. Transformation ni adalah proses transform. Maksudnya bangle yang dah dimasukkan DNA ni. Okay, ada semua bangle-bangle ni dimasukkan balik ke dalam bakteria, dimasukkan balik ke dalam bakteria host, dimasukkan balik ke dalam perumahnya. Okay, transformation. So tapi ada perumah yang ambil. Okay, yang ambil ni ambil bangle tu. Okay, dia ambil bangle. Tapi ada perumah yang tak ambil bangle-nya. Okay, sombonglah kodenya. Tak adalah macam itulah, untransformed cell. Okay. So yang ada yang ambil perumah yang ambil bangle ni, ada yang ambil salah bangle. Bangle yang dah cantum balik yang tak ada warna apa-apa pun. Yang ni ada ambil bangle juga tapi bangle yang tersalah ambil warna merah pula yang padahal kita nak warna hijau. Okay, macam tu tau. Okay. Lepas tu dia kata kat sini, cell transformed with wrong recombinant DNA. Okay, ini cell transformed with correct recombinant DNA. Okay. So nanti masuk stage yang ataupun step yang kelima, kita akan buat screening. Ini adalah proses pemilihan. So kita nak
eliminate yang ini, eliminate yang ini, eliminate yang ini. Kita nak dapatkan yang ini, hijau ini saja. Dan bila dapat yang ini, kita nak banyak-banyakkan yang warna hijau itu. Faham eh? So ini adalah overview of the cloning process. Okay, soalan pun maybe dia akan tanya step by step tu lah. Apa step yang keempat, apa step yang kelima. Okay. So steps in gene cloning dah sebut dah tadi. Isolation. Nombor 2, cut. Okay. Yang ni point penting tau. Same RE. Kalau kamu nak jawab soalan ni, yang nombor 2 ni, kamu kena cakap cut ataupun cleave, target gene ataupun dan juga plasmid dengan menggunakan same gunting. Gunting yang sama. Okay. So yang ini insert, insertion, transformation dan juga screening. Okay. Tapi yang keempat ni, kenapa ada amplification? Okay, macam ni. Yang transformation ni, bila dia dah masukkan kan tadi kan saya cerita, transformation ni dia masukkan gelang-gelang ni kan. Okay. Bila dia dah masukkan, dia nak buat proses pemilihan, dia kena amplify. Amplification. Amplify ni maksudnya banyak. Okay, maksudnya dekat sini, dia dah masukkan, dia banyakkan juga. Okay. Bila dah banyak, baru kita boleh nampak yang mana yang kita nak. Macam itulah. So bila kita dah banyak, kita dah buat proses pemilihan. So yang banyak-banyak yang ni pun kita buang. Walaupun dah banyak, kita buangkan je. Okay. Yang ini yang tinggal yang ni je, yang kita banyak-banyakkan lagi. So kiranya amplification ni berlaku 2 kali lah sebenarnya. Sebelum screening, sebelum pemilihan dan selepas screening. Inilah. Okay. So isolation. Ni dah cerita tadi kan. Kita keluarkan target DNA kita. Yang ini kita keluarkan plasmid kita, gelang tu. Right. Okay. Yang ni samalah macam kita buat tadi. Yang hari tu eksperimen tu. Yang ni lah dia. That is isolation of DNA. Okay. So kamu dah isolatekan dia, dapat sepatutnya macam ni lah sticky tu. Okay. So yang ini pula kita potongkan step kedua. Kita potongkan dua-dua DNA dengan plasmid tu dengan menggunakan gunting yang sama. Contoh ikut R1. Okay, kita potong ini dengan ini. So kita nak ambil segmen yang sini ni Target gene kita kat sini warna hijau ni Okay. So ini adalah target DNA kita. Yang ini pula adalah sama juga. Yang lain pun ada juga terpotong juga. Tapi ingat yang kita nak adalah warna hijau yang terang ni lah. Okay. So bila nak plasmid pula, kita potong cara yang sama juga. Tapi ingat kalau plasmid kita hanya potong 1 kali saja. Macam bangle kita nak buka kan. Kita gelang tu kita nak buka kan, dia nak pakai kat tangan kita. Kita buka 1 je lah kan. Kita tak nak buka 2. Kan pecah pula. Okay. So kalau ni kita potong 1 kali sahaja gelang plasmid. Okay. Kalau rantai kita potong 2 kali. Ingat tau. Sebab ada pernah tanya dalam soalan, dia suruh awak lukis. Lukis pemotongan dekat DNA dan lukis pemotongan dekat plasmid. Memang ada pun dekat past questions tu sebenarnya. Okay. So ini potong 2 kali tau. Sebab kita nak ambil yang tengah-tengah. Dan tengah-tengah ni akan dimasukkan dalam bangle ni nanti. Macam itulah. Okay. So step kedua sama juga. Sama dipotong-potong-potong macam ni lah. Okay. So step ketiga insertion. So tadi dah dipotong-potong tu kita masukkan balik ke dalam vektor. Okay. Vektor pembawa dia. Okay. So DNA ligase lah digunakan dalam proses ni. Okay, kalau yang ingat tak yang hari tu punya yang saya cerita, kalau suhu dia meningkat, kalau dia menyebabkan suhu yang tinggi, kita guna tag polymerase. If you still remember lah ada perkataan ni, tag polymerase. Nanti kamu dah boleh revise balik lah. Hari tu cuti kan mungkin tak sentuh buku kan. So yang ini, kamu tengok balik. Tag polymerase ni masa PCR hari tu. Ada nota sebelum ni. Okay. So DNA ligase untuk yang normal punya lah macam ni. Okay. So kita cantumkan dia balik, ada yang dapat self-ligated. Self-ligated tu maksudnya dia tak terima apa-apa, dia terus cantum. Kalau wrong recombinant DNA dapat warna-warna lain ni Yang ini correct recombinant DNA. Dan ingat kena ada perkataan recombinant kan hari tu kan. Sebab dia dah bercantum dengan benda lain, dah recombine dengan DNA lain. Warna hitam ni dah jadi dengan warna purple.
Kalau yang ni awak tak cakap pun self-ligated recombinant plasmid. Recombinant plasmid tak ada kan? So sebab dia tak ada cantum dengan benda-benda lain, warna lain. Dia warna hitam sepenuhnya. Sebab tu kita tak ada perkataan recombinant kat situ. Okay. Kalau yang ini mesti ada perkataan recombinant. Tolong tau sebab ramai student yang akan tertinggal perkataan ni, recombinant. Tapi yang ini wrong, recombinant DNA. Okay. Yang ini recombinant juga tapi dia correct, recombinant DNA. Faham Okay. So yang ini ni nak cerita pasal during ligation tu lah, during nak cantum tu je, proses je. Okay. During ligation, some plasmid will not receive any foreign DNA. Okay, jadi self-ligated. Ada yang join with non-targeted, wrong recombinant DNA. Ada yang join with target gene, correct recombinant DNA. Itulah. Okay. So ni nak cara nak mencantumkannya. Sebab tu yang ni kena potong 2 kali DNA tadi tu. Sebab dia nak cantumkan dekat tengah-tengah. Ni sekali potong, sekali potong. Dapatlah tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni akan dimasukkan dekat antara gelang ini. Macam tu. Okay. So modifying enzyme sama je, DNA lagi sama je cerita je tu. Dan ingat, modifying enzyme ni sebenarnya untuk mencantumkan apa? Untuk buat bond apa? Kamu ingat kan? Antara A dengan T tak payah buat bond, tak payah DNA ligase pun sebenarnya. Sebab dia ada hydrogen bond. Ingat kan? Hydrogen bond. Sebab tu dia kata sticky end. Okay, antara A dengan T, A dengan T, T dengan A, T dengan A ni tak ada apa-apa masalah. Hydrogen bond dia boleh break and reform. Okay. Tapi yang DNA ligase ni fungsi dia untuk membuat antara A dengan G. Sebelah-sebelah. Bukannya atas bawah. Tahu, sebelah-sebelah. Okay So sebelah-sebelah dia nak buat bond phosphodiester bond. Ingat tak perkataan tu, phosphodiester bond? So DNA ligase tu lah yang akan buat. So kalau soalan tanyalah, what is the function of DNA ligase in recombinant DNA? To form phosphodiester bond between nucleotide. Between nucleotides. Okay, phosphodiester bond tau. So ini kita repeat balik, isolation, cut, lepas tu insert, sama je. Okay, setakat ni okay. Transformation. Okay, so transformation ni yang tadi recombinant tadi tu ni, recombinant is inserted, transform, masukkan ke dalam host cell. Host, perumah dia tu. Kita masukkan dalam perumah. Okay, so host cell that uptake the plasmid DNA is known as transform cell. Okay. So, untuk transformation method, dia ada beberapa jenis lah. So, ni kamu boleh guna masa kalau kamu further in genetics, mungkin kamu akan jumpa benda-benda ni. Okay. So, ni antara ni ada bank tembak masuk terus kan. So, ada menggunakan chemical, diinject chemical supaya dinding sel ni lembut. Baru boleh masukkan tadi tu. Okay. So, adalah cara-cara dia. Okay. So inilah dia lepas transformation, lepas dia masukkan ke dalam perumah, ada yang perumah yang tak ambil apa-apa, ada yang perumah ambil tapi yang self-ligated, ni self-ligated, ada perumah yang ambil tapi wrong recombinant DNA. Ada perumah yang ambil tapi correct recombinant DNA. Soalan memang akan tanya, what is the possibility of after transformation? Inilah kamu kena state kan, 4-4 ni. Possibility dia, kebarangkalian. Okay. So ni sama, dia repeat balik je, isolation, kita isolatekan plasmid, cut, kita potong guna restriction enzyme yang sama. Okay, keyword dia kena ada tu lah, restriction enzyme yang sama. Okay. Insert, kita masukkan yang kita dah potong tu ke dalam gelang plasmid tu. Lepas dah masuk, jadilah recombinant DNA. Ni kan recombinant DNA. Okay. Yang ini so yang ini transformation pula, kita masukkan gelang-gelang yang dah ada recombinant tu, masukkan ke dalam perumah. Okay, yang inilah banyak-banyak jadinya tu. Okay. So screening. So inilah dia screening, kita guna antibiotics. Ni jap-jap. Tak ada ke cerita tu. Bolehlah cerita kat sini. Ni lah. So screening, okay, yang inilah dia.
pada asalnya nanti bila dah perumah tu dah terima semua gelang-gelang tu, dia akan dalam petri dish tau. Dalam petri dish tu dia akan membiak banyak-banyak. Okay, daripada banyak-banyak tu kita akan pilih yang mana yang kita nak. Koloni yang banyak, mana yang kita nak koloni dia. Okay, so kita buatlah screening ini. Kita letakkan dengan antibiotik. Okay, so contohnya macam ni lah. Inilah dia. Ini adalah gambaran koloni-koloni yang banyak tu tadi. Yang putih-putih ni semua bakteria lah tu. Bukannya satu tau. Sebenarnya dekat putih ni ada banyak kat situ. Dekat putih ni ada banyak lagi kat situ. Okay. So screening is done by culturing media bacteria in medium containing antibiotic to determine whether the bacteria receive plasmid or not during transformation. Okay, so screening pertama adalah menggunakan antibiotik. So dengan elok proses pemilihan ataupun audition pertama ni, ada banyak contestant ni. Kamu bayangkan ada banyak contestant. Ada 4 tadi tu kan. So audition pertama adalah untuk mengeluarkan ataupun memilih peserta yang mengambil plasmid. Ni. To determine whether the bacteria receive plasmid or not. Sebab tadi kan, sekejap ada tak cerita? Tak ada pula. Tadi kan ada 4 possibility yang tak ada terima apa-apa. Yang ada terima tapi yang self-ligated, ingat kan? Yang ni ada terima tapi yang salah kan, yang wrong punya. Dan ada terima yang kita nak. Okay, this one. So, audition yang pertama ni kita nak buang yang ni. Okay, yang bakteria yang tak terima apa-apa. Kenapa? Sebab bila bakteria boleh hidup dalam antibiotik, dia maksudnya ada plasmid. Sebab apa? Sebab plasmid tu, kalau kamu ingat, plasmid tu yang saya ada cerita tadi tu, dia ada selectable marker, AMPR. AMPR ni maksudnya ampicillin resistant. Maksudnya antibiotic resistant. Dia boleh hidup. Kan saya pernah cerita hari tu. Kalau kamu sakit kan, kamu demam ke apa, doktor akan bagi antibiotik. So kalau bakteria tu tak mati-mati, doktor tu suruh, ataupun awak tak pulih-pulih, doktor tu suruh datang balik, kita tukar antibiotik lain. Sebab yang bakteria yang masih ada dalam tu, yang boleh survive tu, dia boleh survive sebab dia ada AMPR ni. Dia boleh survive antibiotik tu. So doktor akan cuba antibiotik lain untuk matikan bakteria yang hidup tu lah. Okay, so yang ni lah. So ketiga-tiga ni yang terpilih. Yang satu ni dah terbuang, tersingkir. Okay, faham So inilah dia, host cell has no plasmid. Macam ni lah, die. Ini host cell that has plasmid lives. Okay, tapi masih ada 3 lagi ni. Kita nak yang ni je. So macam mana kita nak yang 2 ni? So kita tengok yang ni pula. Blue white screening. Ni panjang sikit tau. Ni kamu kena fokus sikit lah. So blue white screening ni, of course dia ada blue dengan white lah. Dah datang daripada nama dia kan, blue white. So dia menyebabkan, bisa added ampicillin, X-Gal is added. Ni cara kedua untuk buat pemilihan. Cara pertama ampicillin. Cara kedua X-Gal. Okay. So kita nak tengok self-ligated plasmid, kita nak buangkan yang ini. Cara kedua ni kita nak buangkan yang ini. Ni, self-ligated tu. Okay, kita audition ni kita potong satu-satu. Kita singkirkan satu-satu. Okay, based on LAC-Z. Dan kalau kamu ingat, tadi pun saya dah cakap juga, selain daripada ada AMPR, dia ada apa? LAC-Z. Ini adalah selectable marker dia kan. Inilah dia. So, based on LAC-Z selection, blue colony host cell transformed with self-ligated plasmid. Maksudnya, plasmid dia tak ambil apa-apa. Bukan recombinant. Okay. Yang white adalah plasmid yang ada DNA. Macam ni, dan juga satu lagi yang kita nak tu kan, yang ada macam ni, warna ni. Tak kisahlah dia yang wrong ataupun yang correct punya recombinant DNA, dua-dua kita pilih. Yang ini yang kita nak buang. Blue colour kita nak buang. Faham So white colony kita nak pilih tau. Okay. So macam ni lah. So LAC-Z encodes for beta-galactosidase. Dan kamu tahu beta-galactosidase ni untuk digestkan laktos jadi glukos dengan galaktos. Okay. So multiple cloning site MCS is located within LAC-Z. Okay, LAC-Z ni bila dia dah dipotong,
Okay, leg Z tu akan terganggu lah. Bila leg Z tu terganggu, leg Z become non-functional. Non-functional. So leg Z tak boleh nak hasilkan beta galactosidase. Okay, saya ulang Leg Z dia hasilkan beta galactosidase. Yang kita belajarkan leg operon tu. Okay. Tapi leg Z ini, dia berada dalam dia ada MCS. Tapak yang kita gunakan untuk potong tadi tu. Potong nak masukkan yang tadi kan saya cerita yang bangle yang kita buka tadi tu. Okay. So dekat bangle tu, dekat yang kita buka tadi tu ada leg Z kat situ. So leg Z bila dia terbuka, dia dah terpotong, dia jadi non-functional lah. So dia tak boleh lah hasilkan beta galactosidase. Sebab tu tak boleh nak digestkan lactose. Faham So bila X-gal is colourless, if mixed with bacteria culture, bacteria containing recombinant plasmid cannot digest. Bacteria containing recombinant plasmid, maksudnya recombinant DNA. Yang macam ni tu tadi. Yang macam ni, yang ada ni dan juga macam ni yang ada correct punya segmen macam tu. Dua-dua ni tak boleh nak digest X-gal. Okay. So for bacteria containing self-ligated tu macam ni. Yang tak ada apa-apa. Okay, leg Z dia tak terganggu, tak terpotong. Okay. So dia boleh menghasilkan beta galactosidase. Boleh menukarkan laktos kepada glukos dengan galactose. Jadi X-pound is blue coloured. Making the bacterial colony appear blue. So bila yang ini dia boleh hasilkan beta galactosidase, boleh pecahkan laktos. Jadi yang colourless tadi tu akan jadi warna biru. Faham tak? Okay Sekejap. Ni ulang je balik. Okay, saya ulang saya ulang. So kamu tengok sini plasmid without insertion. Okay. Plasmid with insertion. Okay. Kalau without insertion, maksudnya dia punya leg Z tak terganggu. Tak ada potong apa-apa kat situ. Okay. Maksudnya leg Z dia boleh hasilkan beta galactosidase. Boleh hasilkan beta galactosidase. So, yang ini pula plasmid with insertion. Tak kisahlah wrong ke correct. Ada je recombinant ni tu. Jadi leg Z dia terganggu. Tak bolehlah hasilkan beta galactosidase. Okay. So bila tak boleh hasilkan beta galactosidase, yang X-gal tadi tu, yang tadi saya cerita dia X-gal dia colourless, dia akan remain warna putih. Colourless lah kiranya, kita bayangkan dia colourless, warna putih. Okay. So yang ini pula, yang bila leg Z dia tak terganggu, ada beta galactosidase, dia akan tukarkan yang colourless tu jadi warna biru. So yang biru tu kita pilih untuk kita buang. Ni. Kita buang. Blue colonies. So macam ni lah. Yang ni putih-putih ni kita pilih. Yang biru ni kita buang. Pilih. Buang. So kita tak nak warna biru. Kita nak warna putih. Okay. Sebab yang warna putih tu kita tahu. Yang itu sama ada yang wrong ataupun correct. Punya plasmid. Ini cerita sama je diulang je. Okay. So cloning. Ni application lah. So faham So this one is basically lepas kita dah buat screening tu kita amplify kan. Sebenarnya ada lagi satu sebenarnya screening dia. Antara ni kan, sekejap saya ulang. Kan tadi kita dah buat yang ni kan. Yang ini ampicillin. Kita dah buang yang ni ampicillin. Yang ini kita gunakan blue white screening. Antara dua ni kita boleh buang ni sebenarnya. Ada satu lagi screening dia. Tapi dalam syllabus awak tak masuk lah. So kita just ambil je dua-dua tu. Okay. So kita banyakkan lah yang itu. Right. So yang application ni saya rasa tak susah pun kan. So dia macam kita nak applykan saja. Ini I think you carry yourself lah. Lebih kepada kita nak hasilkan insulin. Okay. Supaya hasilkan bacteria cell so that it grow faster. Okay. So apa masalahnya? Right. So ingat tak ada introns kan, ada exons. So kita kena buangkan introns tu. Right.
So apa lagi yang ni? In this case DNA cannot be used as a source of gene. So kita ambil mRNA sebab ada tak ada intron tu lah. Do not contain intron. Inilah contohnya eukaryotic cell. Okay. Dia nak cerita macam ni. Sebenarnya untuk cloning ataupun cloning untuk eukaryotic cell dengan bacteria cell, apa beza dia? Kalau untuk eukaryotic cell, dia ada intron dengan exon tu. Sebab dia eukaryotic cell dia kompleks. Okay. So kalau untuk bacteria cell, dia terus no RNA splicing. Dia terus daripada mRNA tu, terus buat translation. Ni dia kena RNA splicing. Tu je nak cerita. Di mana yang eukaryotik tu ada intron, ada exon. So kita kena buang lah intron tu semua. Kalau bacteria cell, terus je guna. Sebab tu kita guna bacteria cell. Lagi senang. Okay. Okay, tapi yang ni bacteria cell tu tak adalah kod untuk insulin kan. Sebab insulin tu kan ada dekat eukaryotic cell. Contoh liver cell kan. So itu eukaryotik punya cell. Yang bacteria cell ni E. coli punya. So no insulin lah. Itu je cerita dia. Okay, so yang cDNA ni nantilah dulu. So saya rasa hari ni pasal cloning saja, steps in cloning. Okay lah kot. So any question? Apa soalan ke? Tak ada? So kalau tak ada nanti macam biasa untuk hari ni saya akan bagi video attendance dan juga ada satu tugasan lah untuk kita bincang esok insyaAllah kalau sempat lah. Okay. Kalau tak sempat pun tak apa, minggu depan lah. So apa-apa pun kalau ada apa-apa soalan boleh tanyalah. Saya pun nak sambung